Pelakon Rita Rudaini sokong jurulatih yang menerima surat layang berhubung kes Zulfarhan Osman Zulkarnain dikenakan tindakan undang-undang. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh Rita atau nama lengkapnya Rita Rudaini Mokhtar di Instastory-nya, dia berpendapat jurulatih yang berpangkat kapten perlu terima hukuman sewajarnya selepas bertindak kurang bijak kerana menularkan surat layang yang diterima menerusi aplikasi WhatsApp. Ya, warden yang hidup segan mati tak mahu ini memang patut diambil tindakan juga, sama juga di mana-mana sekolah asrama dan universiti. Mengadu je mula mengata parents manjakan anaklah. Hello, parents hantar anak mereka bukan untuk dijadikan punching bag kat tempat tu. Saya menyokong pihak yang dapat surat layang dikenakan tindakan, ujarnya. Menceritakan semula kejadian yang menimpa Allahyarham Zulfarhan, sebuah laptop hilang di UPNM dan khidmat bomo digunakan untuk mengesan siapa pencuri laptop bernama Arwah disebut bomo tersebut. Pada 13 Mei 2017, Zulfarhan dipukul kali pertama di bangunan jebat asrama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kerana disyaki mencuri komputer riba rakannya dan mangsa tidak mengaku. Mangsa sekali lagi dipanggil pada jam 3 pagi ke bilik 410 bangunan jebat asrama UPNM untuk disoal siasat berkaitan kehilangan komputer. Mangsa menafikan dan telah dipukul beramai-ramai oleh 20 hingga 30 orang pelajar menggunakan objek seperti setrika, wap, tali pinggang, getah paip dan penyangkut baju sehingga 11 pagi 21 Mei. Seorang penuntut Universiti Pertahanan Malaysia, Muhammad Aiman Aufa Asmadi Effendi, mendedahkan dia telah menulis 2 surat layang untuk memberitahu pihak atasan UPNM bahawa Zulfarhan Osman Zulkarnain telah didera oleh rakan-rakannya. Dia bertindak sedemikian setelah melihat pegawai kadet laut itu terbaring dengan seluruh badannya menggelembung, dipenuhi tompok kehitaman dan darah pada kulitnya di bilik 4 hingga 10 asrama penginapan UPNM pada jam 6 petang. Katanya pada hari itu, dia telah pergi ke bilik itu untuk menemui Muhammad Izul Akhtar, seorang daripada ahli bilik berkenaan. Berkaitan tugasan kuliah, bagaimanapun Muhammad Izul Akhtar tiada di bilik itu. Saya cari Izul, dia tiada. Ketika saya hendak keluar, saya ternampak Osman di atas katil di hujung bilik ditutup dengan kain pelekat pada bahagian pusat ke lutut, katanya. Dia kemudian terus balik ke biliknya di asrama 4 hingga 6 dan berbincang dengan seorang rakan biliknya yang dikenali sebagai Akmal Akib untuk membuat laporan berhubung kejadian itu. Pada mulanya kami ingin buat laporan secara berdepan dengan jurulatih, tapi takut identiti kami akan dibocorkan, jadi kami memikirkan untuk buat surat layang, katanya. Memberitahu Akmal Akib mencadangkan untuk menulis surat layang itu manakala dia telah menulisnya di atas kertas A4. Saksi cuba selamatkan mangsa dengan membuat surat layang beri kepada jurulatih bertugas. Katanya surat layang pertama diselitkan di pagar rumah sakit Angkatan Tentera pada 23 Mei 2017 dan surat layang kedua diletakkan di bawah pintu bilik seorang jurulatih pada keesokan harinya. Muhammad Aiman Aufa bagaimanapun memberitahu surat layang pertama ditulis kalau ada hati perasaan, ada sifat peri kemanusiaan. Saya minta sangat-sangat pergi ambush bilik 4 hingga 10 Blok Satria depan masjid. Dalam tu ada pesakit yang sangat-sangat perlukan rawatan segera, kata hamba Allah. Pun begitu, surat tersebut diketahui oleh semua ahli bilik 4 hingga 10 selepas jurulatih memasukkan surat itu ke dalam mesej melalui aplikasi WhatsApp.
Surat layang pertama diberikan kepada jurulatih namun tiada tindakan susulan untuk selamatkan mangsa. Saksi itu berkata penyebaran surat tersebut telah menyebabkan usahanya untuk memberitahu pihak atasan bahawa Zulfarhan Osman didera gagal apabila seorang daripada penghuni bilik 4 hingga 10, Muhammad Akmal Zuhairi Azmal yang merupakan tertuduh pertama, terlebih dahulu memindahkan Zulfarhan Osman ke bilik 406 dengan alasan menumpangkan mangsa di bilik berkenaan untuk sementara waktu. Muhammad Aiman Aufa berkata selepas kegagalan surat layang pertama, dia dan Akmal Akif sekali lagi bersepakat untuk menulis surat layang kedua yang tertera ayat "Sila cari pegawai kadet laut Zulfarhan Osman", namun surat itu telah ditemui oleh penuntut lain. Bagaimanapun, pada 1 Julai 2017, Zulfarhan yang ketika itu berusia 21 tahun meninggal dunia di Hospital Serdang dengan kesan lebam dan melecur di badan. Semalam, Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap 6 bekas penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kerana didapati membunuh pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain 7 tahun lalu. Mereka yang berusia 28 tahun itu ialah Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Madsofi, Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Afif Nazmuddin, Muhammad Sobirin Sabri dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Sekian info, terima kasih.